Okey, jom kita pergi klinik check up. Hari ni saya ambil ni kan, tekanan darah je kan. Hari ni ada orang nak pergi check up dekat KK Terung, 5 minit dari rumah. So appointment 2.30. Keluar 2.25 pun dah sempat lagi. So apa tunggu kat luar sementara tu bolehlah buat video Sat. A few moments later. Kita sudah sampai klinik Terung. Bestnya kalau kerja sini. Boleh? Doktor kerja sini mesti tak stres kan? Patient tak ramai, semua Melayu, adalah juga India. Okey, jom. Elok lah Kita bawa kita abang. Yang nak main bebel Zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome back to my channel. Tapi kali ni aku nak buat betul-betul santai lah. Aku tengah bawa kereta, aku parking, aku duduk kat luar klinik kesihatan Terung. Aku hantar bini aku pi follow up. Sementara hantar bini pi follow up, kita bolehlah buat video Zat now. Aku nak cerita pasal microsleep. Yalah, baru-baru ni kan kita tengok ada seorang penuntut UPM meninggal sebab microsleep. Benda ni sangat common. Dia banyak meragut nyawa, tak kira lah umur 25 tahun ke, umur 30 tahun ke, 60 tahun ke, semua dia bedai. So sebab selalunya microsleep ni disebabkan oleh kekurangan tidur, letih, tidur, kualiti tidur tak ada. Okey, sekarang ni aku beritahu secara general. Apa tu microsleep? Micro maksudnya sikit, sleep, tidur maksudnya tidur yang dalam masa yang pendek, berapa second saja. Terutamanya dia kerap berlaku tak kira di mana-mana saja. Hampa tengah buat kerja ke, hampa tengah jalan mesin ke, hampa tengah bawa kereta ke, boleh jadi microsleep. Dia dalam 30 second, 20 second, set je. Dia terlelap sikit, dia bawa kereta terlelap sikit, pi belah kanan, pi belah kiri, masuk lane orang. Yang itulah microsleep. Microsleep ini disebabkan oleh 3 benda ni. First, sleep deprivation. Maksud sleep deprivation ni maksudnya sleep kekurangan tidur kualiti yang sangat-sangat teruk. Dan yang kedua, disebabkan oleh medication ataupun ubat. Ada setengah ubat tu kalau hampa perasan, hampa makan, lepas tu 2-3 jam, lepas tu rasa macam rasa mengantuk, lepas tu mata berat. Itu ubat yang boleh menyebabkan sedatif. Ada certain ubat boleh buat mengantuk, terutamanya common ubat sesama. Contoh apa ubat sesama? Difenhydramine, chlorpheniramine, lepas tu apa? Promethazine. Setengah-setengah ubat yang sesama ni boleh menyebabkan tidur. Sebab itulah doktor akan bagi tahu ubat ni makan bila. Bila makan, jangan drive. Itu penting untuk hampa tahu. Lepas tu yang ketiga, sleep disorder. Maksudnya tidur yang disebabkan oleh certain penyakit ataupun ketidak normal dalam badan. Contoh apa? Obstructive sleep apnea. Kadang-kadang tertidur tu, kita tidur tengah malam, kita berdengkur, kadang-kadang sesak nafas, kita terjaga sebab kita choking. Rasa macam kita tak cukup oksigen. Itulah obstructive sleep apnea. Lepas tu yang kedua, mungkin disebabkan oleh insomnia. Kita tak boleh tidur malam. Bila tak boleh tidur malam, baru bangun pagi tu kita akan mengantuk lah. Tapi aku tak mau sentuh bab tu. Aku nak sentuh sekarang ni macam mana kita dapat kualiti tidur yang bagus. Okey, hampa ikut aku. Aku bagi cara-cara yang senang saja. 4 tips saja. Kalau korang punya rumah, hampa punya rumah tu ada lampu LED. Lampu LED, lampu yang macam lampu pendak floor kan, dalam bilik-bilik tu kan. Kalau waktu tidur jangan buka lampu yang ada lampu pendak floor ataupun lampu LED. Sebab yang masalah lampu LED ni adalah LED punya lampu ni dia ada menghasilkan blue light wave. Blue light wave ni adalah satu gelombang yang boleh mengurangkan hormon melatonin dalam badan. Okey, berdasarkan National Sleep Foundation, kalau kita ada lampu LED
yang ada dekat phone, lepas tu lampu pendar floor yang panjang tu kan, lampu fluorescent tu kan, dia akan mengurangkan kadar ataupun amount melatonin sebanyak 85%. So maksudnya kita cuma ada hormon tu sebanyak 15% saja. So macam mana pun nak tidur kalau hormon ni kurang? Belum tu apa yang lampu LED ataupun blue light wave ni buat. Okey, blue light wave ni buat, dia akan mengurangkan, dia akan mengganggu kita punya brain wave. Kita punya otak ni ada wave dia tertentu. Ada 5 jenis wave. Kita ada theta wave, kita ada alpha wave, kita ada delta wave, kita ada gamma wave, kita ada beta wave. Okey, waktu kita nak tidur deep sleep, otak kita ni dalam keadaan delta wave. Kalau kita tengah alert, kita tengah baca buku, kita dalam keadaan beta wave. Okey, lampu yang menghasilkan blue light wave ni, dia akan mengurangkan delta wave. Bila dia mengurangkan delta wave, dia akan increasekan alpha wave. So alpha wave ni untuk alertness, kita tengah berjaga, kita tengah fokus, alpha wave. So bila alpha wave tinggi, beta wave rendah, so macam mana hampa nak tidur? Hampa ada macam nak tidur, tak payah tengok phone, tak payah buka lampu terang-terang yang lampu LED yang aku cakap ni. Tak payah, hampa switch off. Okey, kalau nak dapat tidur yang berkualiti, at least sebelum hampa tidur tu, jangan tengok phone, jangan tengok TV, jangan buka lampu, jangan terdedah pada lampu-lampu yang cerah, yang lampu-lampunya LED ni dalam masa 30 ke 60 minit sebelum tidur. Sebab badan kita ni dia perlu preparation tau sebelum tidur. Sebab apa? Macam mana dia nak prepare? Prepare dia, suhu badan kena rendah. Suhu badan kita 37.5 kan. Kita punya normal dia 37 degree Celsius. Waktu tengah malam, waktu nak tidur, badan kita akan cool down a bit dalam 2-3 degree. Untuk apa? Prepare badan kita untuk relax. Dan bila relax, kita punya melatonin akan naik. Bila melatonin akan naik, tu yang senang tidur. Itu satu, hampa remove semua lampu LED ataupun hampa kurangkan penggunaan LED lampu dalam bilik terutamanya. Kedua, suhu bilik. Kalau boleh hampa sediakan, orang panggil apa, termometer tau. Termometer lah, belilah dekat kedai dalam RM13, RM14 je. Letak dekat pintu ataupun sebelah pintu bilik kita. Sebab apa? Kita nak tengok, nak monitor suhu bilik kita. Sebab dalam kajian mengatakan suhu bilik yang dalam 20 ke 22 degree Celsius, okey, dapat membantu menenangkan badan untuk relax dan tidur. Sebab apa? Waktu tidur badan kita pun akan turun suhu badan. So persekitaran kita pun akan sejuk sikit. Hampa boleh ke tidur panas-panas? Dekat logik. Okey? Yang di-recommended oleh National Sleep Foundation, kalau hampa betul-betul nak tidur dengan selesa, suhu bilik tu dalam keadaan dalam 18.3 degree Celsius. Okey, normal bilik dia dalam 20 ke 22. So kalau betul-betul hampa nak selesa tidur, hampa sediakan dalam keadaan dalam 18.3 degree Celsius. Yang tu memang hampa akan dapat better, a good quality of sleep. Itu point nombor 3. Point nombor 3 tu, kalau nak tidur tu janganlah gatal-gatal pi hentam teh tarik ke, apa tu hampa pi hentam apa tu coke ke, pi hentam apa tu minuman-minuman yang orang panggil apa, yang stimulan punya minuman yang orang panggil apa, hypertonic yang ada kafein. Tak payahlah pi hentam benda tu. Kita orang Melayu, orang Islam ni kafein kan. Kalau orang yang bukan Islam ni yang pi hentam alkohol tu tak payah. Alkohol dengan kafein bertanggungjawab untuk merosakkan kita punya sleep awake cycle. Sleep awake cycle ni dia akan mengganggu. Okey, kalau kita tengok detail kita punya sleeping ni, dia ada stages-stagesnya tahu. Secara detailnya, aku bagi tahu secara asas lah. Dalam kita punya sleeping cycle, kita ada 4 phases. Phase pertama, phase kedua, phase ketiga, phase keempat adalah non-rapid eye movement, NREM. Lepas tu phase yang kelas adalah REM ataupun rapid eye movement. Okey, apa yang alkohol ni buat? Alkohol ni buat dia akan mengganggu yang last sekali, REM, kita punya phase. REM ataupun rapid eye movement ni lah fasa-fasa di mana kita, yang mana kita punya mimpi mai, kita punya sleep punya mai, kita punya rasa quality of sleeping kita time tu dekat REM tu, diganggu REM tu. So jangan ada alasan lah hampa pi hentam alkohol, pi hentam kafein,
Lepas tu nak kata ada quality of sleep. Jangan bohong lah. Yang keempat, kalau boleh hampa ambil lah midday nap. Midday nap tu maksudnya hampa tidur sebelum pukul 3. Yang ni pun antara amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang melazimi bangun tahajud. Selain mereka kan akan mengamalkan sunnah ni, mereka akan tidur sebelum zuhur ataupun selepas zuhur. Tapi kalau ikut scientific punya eksperimen ataupun research mengatakan kalau orang yang mengamalkan midday nap sebelum pukul 3 selalunya dia akan membantu melancarkan peredaran darah. Satu. Lepas tu nombor 2, dia akan menstabilkan hormon-hormon kita, hormon yang stres hormon kita, kortisol. Hormon ni lah yang menyebabkan, boleh kata bukan hormon ni teruk, tak, kalau terlalu banyak dia teruk untuk badan, dia ganggu kita punya sleep cycle. Yang ketiga, apa yang boleh membantu kita bila kita tidur waktu tengah hari ni, dia akan membantu kesihatan jantung kita. Sebab hormon kortisol ni pun ada tekanan dekat kita punya jantung tau. So bila kita tidur sikit, dia akan membantu kita punya rhythm. Kita panggil sebagai circadian rhythm. Circadian rhythm ni apa? Circadian rhythm ni adalah rhythm yang mengawal segala biological process, kita punya physiological process dalam badan, segala hormon, segala feeding kita, segala sleeping cycle kita. Semua ni bawah circadian rhythm. Sebab tu kalau hangpa tahu, waktu pagi hormon apa yang naik? Dia bukan sama sepanjang hari tau. Kita punya hormon ni naik turun. Dia ikut persekitaran, dia ikut masa, dia ikut sunlight. Sebab ni kita panggil sebagai circadian rhythm. Rhythm yang mengawal physiological proses dalam badan. Tapi tidur atas pukul 3 tu dah merepek dah lah. Tidur atas pukul 3 tu yang membuatkan tak boleh tidur malam tu. Tidur sebelum pukul 3 lah. Tidur ambil masa dalam setengah jam pun dah okey. Ni tidur macam tidur malam. Tidur pukul 1, bangun pukul 7 maghrib tu. Memang mampu lah macam tu. Itulah antara tips-tips yang aku nak kongsi dengan hampa semua. Mudah kan? 4 tips je. First, hampa tengok LED. Lepas tu nombor 2, suhu bilik. Nombor 3, apa dia? Jangan ambil alkohol, jangan ambil kafein. Nombor 4, tidur tengah hari walaupun setengah jam. Senang kan untuk amalkan kan? Semua ni berdasarkan scientific evidence. Okey, walaupun memang Islam dah suruh, tapi dibuktikan lagi, dikuatkan lagi dengan bukti-bukti saintifik. So harap-harap membantu korang lah dalam keadaan santai macam ni, insyaAllah. So kita berjumpa lagi untuk next topik. Apa-apa pun jangan ataupun hindarilah micro sleep. Dapatlah kualiti tidur yang memuaskan supaya kita akan jadi lebih produktif untuk next day. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan thanks for watching.